Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sedang menonton video saya. Saya Amal Mukri bin Rashid ingin kongsikan kepada anda semua tentang 5 perkara penting dalam kehidupan. Nak tahu apa perkara tersebut? Stay tune, okey? Jadi kita straight to the point saja tanpa belok-belok. Untuk perkara yang pertama ialah akhlak mulia. Adakah anda semua tahu apa itu akhlak mulia? Tak tahu? Saya akan terangkan kepada anda. Kita mulakan dengan akhlak terlebih dahulu. Akhlak ialah tingkah laku, perilaku ataupun kelakuan serta perbuatan. Pendek kata, apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu tersebut. Boleh pula ialah sifat yang mana ianya adalah sifat yang terpuji dan juga baik. Jadi akhlak mulia adalah sifat-sifat yang terpuji, tingkah laku yang mulia serta perilaku yang ataupun perbuatan yang baik ataupun dikenali sebagai akhlak mahmudah. Itulah dia sifat-sifat yang terpuji. Apa yang saya nak highlightkan dekat sini, kita sebagai umat Islam mestilah berakhlak mulia. Sebab apa? Sebab Nabi kita Rasulullah SAW pun berakhlak mulia. Takkan kita tak nak ikut kan? Dan Allah juga ada berfirman dalam Al-Quran yang membawa maksud, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang terpuji. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Untuk perkara yang kedua ialah berkhidmat kepada ibu bapa. Para penonton sekalian, ibu bapa merupakan individu yang sangat penting dalam kehidupan kita, betul? Waktu kecil dulu, kalau kita menangis, ibu bapa lah yang pujuk kita, betul? Jadi, kenapa kita sebagai anak ada yang tidak mendengar cakap ibu ataupun mengingkari mereka? Kenapa ada yang mengeluh ketika disuruh untuk menolong mereka? Ketahuilah bahawa mereka sangat banyak jasa dan pengorbanan kepada kita. Contohnya, ibu. Ibu kita sanggup berhempas pulas kandungkan kita selama 9 bulan untuk melahirkan kita. Ayah pula, beliau susah payah untuk mencari rezeki, cari nafkah untuk anak-anak dan juga ibu kita. Tak bolehkah kita sebagai anak berhenti merungut dan menolong mereka? Kalau nak dibandingkan dengan jasa dan pengorbanan mereka, apalah sangat, tak ternilai. Jadi, hargailah ibu bapa selagi mereka masih ada. Dan jangan pula bila mereka dah tak ada, masa itulah kita nak minta maaf, nak minta ampun dan sebagainya. Ketahuilah bahawa semua itu sudah terlambat. Perkara yang ketiga, jati diri bangsa. Bila sebut pasal jati diri bangsa ni, mestilah kita akan rasa berkobar-kobar dalam hati. Sebab ia melibatkan kecintaan kita ataupun kecintaan diri kita terhadap negara dan sebagainya. Kita patut berbangga kerana dilahirkan dalam negara Malaysia yang tercinta. Negara yang aman damai, tidak seperti negara yang berperang. Contoh belah Afrika sana kan, dan juga sebagainya. Bukan sahaja kita dilahirkan dalam negara Malaysia, malah kita juga dilahirkan juga dalam bangsa Melayu. Bab kata pepatah, takkan Melayu hilang di dunia. Jadi kita sepatutnya bersyukur kerana negara kita bebas daripada penjajah British, Portugis dan sebagainya. Tanpa perjuangan tok nenek moyang kita yang terdahulu, saya rasa negara kita tak akan aman macam sekarang. Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia yang cintakan negara, wajarlah bersikap patriotik dan juga mempunyai jati diri yang utuh dalam memartabatkan bangsa dan juga negara kita yang tercinta ini. Perkara yang keempat adalah dakwah bilisan. Seperti mana yang kita semua tahu, dakwah itu adalah mengajak, seru ataupun menjemput dan sebagainya. Tetapi dalam setiap dakwah kita buat itu, ada pendekatannya ataupun caranya yang tersendiri.
Untuk dakwah bilisan ini ialah kita berdakwah menggunakan lisan ataupun mulut dan juga suara kita. Sebagai contoh, bagi kaum lelaki mestilah pergi solat Jumaat kan. Sebelum solat itu akan diadakan khutbah. Jadi khutbah itu adalah dakwah bilisan. Kita mendengar ataupun dikenali sebagai mad'u akan mendengar apa yang disampaikan oleh khatib ataupun penyampai tersebut. Selain itu, ceramah juga boleh dimasukkan ke dalam dakwah bilisan. Yang pentingnya adalah pengisiannya mestilah perkara yang bermanfaat kepada masyarakat di luar sana. Kerana kita ingin mendidik mereka ke arah kebenaran dan juga kebaikan, bukannya ke arah keburukan. Perkara yang kelima ialah dakwah bilhal. Kalau kita belajar bahasa Arab, hal ini bermaksud keadaan ataupun suasana. Tapi kalau dalam konteks dakwah pula, dakwah bilhal ini dikategorikan sebagai dakwah dengan menunjukkan teladan yang baik serta berdakwah dengan perbuatan ataupun aktiviti yang membawa kebaikan dan manfaat kepada orang ramai. Contohnya, kita sebagai orang Islam harus menunjukkan akhlak yang baik terhadap golongan-golongan non-Muslim ataupun kepada orang Islam sendiri. Seperti bertegur sapa, tolong-menolong antara satu sama lain dan juga sebagainya. Itu sudah menunjukkan bahawa kita sudah laksanakan dakwah bilhal. Kemudian, aktiviti secara berjemaah ataupun beramai-ramai iaitu gotong royong, berewang, melakukan aktiviti ziarah dakwah dan juga sebagainya pun dikira sebagai dakwah bilhal. Kita menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat seperti mana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ikutan untuk kita contohi dalam berdakwah kepada masyarakat di luar sana. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan maaf anda ada salah silap, tersalah kata dan juga sebagainya. Kalau ada yang salah semasa penyampaian saya, mohon ditegur. Jadi saya sudahi video saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda semua jangan lupa like, komen, share dan juga tekan butang lonceng di bawah. Okay? Bye.